Dan calculation ni mudah sahaja, tapi sebelum nak belajar calculation kita belajar teori sikit-sikit lah. Okay, kalau macam tak faham sangat konsep-konsep dalam national accounting ni di hari ni di part 1 ni jangan risau. Alright, nanti bila anda buat kiraan nanti di part 2, bila kita buat kiraan, kita buat calculation, anda akan nampak macam ni rupanya kira macam ni. Masa belajar teori ni kalau tidak berapa jelas ataupun blur ataupun tidak berapa faham, jangan risau. Alright, masa anda belajar kira-kira nanti anda akan nampak macam ni nak mengira GDP dan sebagainya. Alright. Okey, sebentar saya nak buka kita punya nota. Okey. Okey, semua boleh nampak dah kelas? Boleh nampak dah kelas? Slide PowerPoint ni. Boleh. Nampak? Alright, so kita akan belajar chapter 2 hari ni. Chapter 2 dia ambil masa yang agak lama lah, mungkin dalam 2-3 minggu baru siap, baru selesai. Alright, tidak seperti chapter 1 lah. Chapter 1 sekejap je kan, itu teori semua. Chapter 2 ni perlukan dalam 2-3 minggu lah, mungkin paling cepat 2 minggu, kalau paling lewat pun dalam 3 minggu lah untuk kita selesaikan. Alright, dan biasanya senang je, dia ia berkenaan dengan National Income Accounting ataupun dalam bahasa Melayu pendapatan perakaunan pendapatan negara. Perakaunan pendapatan negara. So dalam ekonomi pun dia ada kiraan pendapatan lah, macam anda pun dah belajar kan, belajar accounting berkenaan dengan pendapatan negara. Okay, kita pergi kepada next. Okay, so di sini hari ni kita akan masuk sub chapter A lah, sub chapter A. Kemudian kita pergi sub chapter B nanti, next class nanti, kelas yang kedua nanti hari Rabu Khamis kan? Rabu ke Khamis? Khamis kan? Alright, kemudian subchapter C. Baik, okay, so kita tengok. Okay, yang pertama sekali ialah anda kena tahu konsep-konsep dalam national income. Okay, antaranya ialah gross domestic product atau ringkasan dia. Di dalam ekonomi dia ada banyak, makroekonomi dia ada ringkasan-ringkasan lah. So tak perlu tulis panjang-panjang, dia ada ringkasan dia lah. Alright, yang pertama yang gross domestic product. Tengok kat situ saya dah bulatkan, sebenarnya highlight ni saya bulatkan semasa kelas tahun lepas kan, atau semester lepas, tahun lepas rasanya. Okay, sebab tu saya menggunakan highlight untuk bulatkan lah, so saya tak hilangkan bulat tu. Tapi saya highlightkan perkara-perkara penting lah dalam nota tersebut. Okay, yang pertama ialah gross domestic product. Apa itu gross domestic product? Is a measure of the income and expenditure of an economy. Okay, is the total market value of all final goods and service. Okay, bila sebut pasal domestik ni, okay, domestik ini bermaksud tempatan. Okay, tempatan so ianya adalah pendapatan, okay, dan juga pembelanjaan yang dibuat oleh sebuah ekonomi dalam sebuah negara tu lah. Di dalam domestik, okay, tempatan lah, maksudnya bukan tidak melibatkan luar negara. Alright, kalau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai KDNK, KDNK maksudnya keluaran dalam negeri kasar. Okey, gross kasar lah. Alright, kemudian yang kedua yang anda kena tahu ialah gross national product. Gross national product ialah merujuk kepada GNP. Di mana ia adalah total income yang diperolehi oleh nation permanent resident. Alright, di mana kalau sebut pasal pendapatan gross national product, alright, nampak national di situ, ini bermaksud, saya bulatkan kat sini, anda tengok kat sini, okey, di mana kita akan pendapatan yang GDP ni nanti kita akan tambah dengan pendapatan yang diperolehi oleh rakyat kita yang bekerja di luar negara, dan kita akan tolak dengan pendapatan rakyat asing yang bekerja di dalam Malaysia. Okey, saya ulang, di mana untuk mendapatkan GNP ni senang saja, di mana kita akan tambah daripada GDP ni, kita akan tambah pendapatan rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara kan, ada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara seperti Singapura, Australia, Amerika dan sebagainya. Kemudian kita tolak dengan pendapatan rakyat asing yang bekerja di dalam Malaysia. Contoh ramai ada rakyat Bangladesh kan, Pakistan dan sebagainya lah, Indonesia yang bekerja di Malaysia, kita tolak. So itu kita dapat GNP ataupun gross national product. Okay, pada masih belum jelas lagi tak apa, jangan risau, ni secara teori. Nanti bila anda kira nanti di part 2 nanti anda akan nampak.
Okey, dan yang ketiga net national product. Ni yang tadi gross kan, yang ni net lah, yang bersih lah. Yang bersih senang saja kita akan tolak depreciation. Depreciation ni susuk nilai. Okey, susuk nilai ni ialah wear and tear on the economy stock. Okey, anda tahu kan apa maksud susuk nilai? Aslinya kalau pelajar DAT tak ada masalah. Okey, apa itu susuk nilai? Okey, ada soalan tak kelas? Ada soalan? Ada soalan tak? Respon-respon 2-3 orang. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, alhamdulillah. Jadi kita pergi kepada seterusnya. Alright, okey. Ni ada sikit-sikit formula lah. Nanti anda akan nampak kat sini lah. Okey, tak ada sangat. Okey, yang ni yang penting selepas kenal apa itu GDP, GMP, NNP kan, national income. Ini yang penting, okey, untuk kita mengira GDP lah, untuk mengira anda GDP, di mana anda kena tahu dua perkara item penting ini dalam makroekonomi, iaitu market price dan juga cost factor. Okey, market price, cost factor ataupun factor cost, FC boleh juga CF ataupun FC lah. Alright, market price ni harga pasaran, factor cost ni okey, dia merujuk kepada harga, sebenarnya harga kilang lah. Alright, okey. Kita tengok kepada market price, refers to the current price. Okey, harga pasaran lah. Contoh sekarang ni kadang tengok kalau harga kereta, harga pasaran ni berapa? Contoh RM20,000 kan. Okey, kereta Pro 2 RM20,000. Itu harga pasaran dia lah. Okey, tapi sebenarnya harga factor cost, harga kilang dia lain. Okey. Yang dikeluarkan oleh pengilang-pengilang lah. Alright. Okey, di mana kalau anda tengok harga pasaran sebenarnya dia ada dua item lah. Dia adalah termasuk indirect tax dan tidak termasuk subsidi. Alright. Penting benda ni anda kena tahu, dalam market price kita ada indirect tax dan kita kita tolak subsidi. Okey, indirect tax ni ialah cukai tak langsung lah, cukai tak langsung. Okey, cukai yang dikutip oleh kerajaan dan tolak dengan subsidi. Subsidi ni ialah bantuan. Okey, bantuan yang diberi oleh kerajaan kepada industri ataupun pengeluar-pengeluar lah ataupun kilang-kilang. Alright, manakala factor cost pula dia terbalik. Okey, di mana ia adalah termasuk dalam harga factor cost ni, cost factor ni adalah termasuk subsidi tetapi exclude ataupun tidak termasuk indirect tax. Di mana kita akan tolak indirect tax. Itu beza antara MP dengan FC. Okey, penting untuk anda kenal dia lah. Di mana nanti anda akan kira GDP. Okey, GDP ada dua jenis, GDP MP dan juga GDP FC. So, bila anda nak mengira GDP MP, dia ada cara dia, iaitu kita kena tambah indirect tax dan kita tolak subsidi. Manakala kalau kita nak menukar daripada MP kepada FC, kita kena tambah subsidi, kita kena tolak indirect tax. Okey, ini penerangan secara teori, tak apa. Kalau masih kurang jelas, jangan risau. Nanti kita akan buat kiraan, akan nampak lah. Okay, yang penting anda kena tahulah dua item ni, market price dengan factor cost. Alright. Okey, ni cara kiraan dia lah. Okey, cara kiraan dia. Okey. Macam mana kita nak mendapatkan harga pasaran, market price. Okey, harga market price. So, daripada FC kita nak tukar kepada MP. So, daripada FC ni factor cost, kita nak tukar kepada MP senang saja, iaitu kita tambah indirect tax. Okey, kemudian kita tolak subsidi, kita akan dapat MP. Manakala kalau kita nak mendapatkan factor cost daripada MP, nak tukar MP kepada FC, kita tambah subsidi, kemudian kita tolak indirect tax. Kita terbalikkan sahaja formula tersebut. Okey, tolakkan sahaja formula tersebut. Sebenarnya kita nak menukar MP kepada FC atau kita nak menukar FC kepada MP. Okey, boleh tak? Ni faham tak jadual ni kelas? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan-soalan? Ada. So tak apa, siapa yang masih blur jangan risau. Nanti bila anda buat kiraan, nampak macam ni rupanya nak menukar MP kepada FC. Tapi siapa yang dah faham tu, alhamdulillah lah, itu lebih better lah. Alright, okay, ni antara apa yang akan anda kira, yang item-item yang dalam national income lah. Okay, ni national nominal income. Okay, national nominal income is national product at current price is the value of national product calculated according to price at the respective year. Okay, kemudian national real income, itu dia punya definition dia. Okay, national product at fixed price. Okay, kemudian ada personal income. Personal income ni pendapatan individu lah.
Okay, pendapatan individu yang actual receive yang diterima oleh individu dan juga isi rumah dalam sebuah ekonomi dalam tahun tersebut. Okay, kemudian disposable income. Disposable income ni ialah di mana personal income tu tadi kita tolak dengan tax. Okay, kita tolak dengan tax lah, pendapatan bersih setelah kita tolak tax. Makanya per capita income ni ialah average. Average, okay, contoh dalam sebuah negara tu mungkin ada 30 juta kan, contoh Malaysia ada 30 juta lebih rakyat. So ditambah semua national income kemudian bahagi dengan populasi, berapa jumlah rakyat. So cari average per capita ni maksudnya average lah, setiap individu pendapatan dia berapa. So kita akan bahagi dengan jumlah penduduk. Okay, kita akan bahagi dengan jumlah penduduk. National income bahagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan negara bahagi dengan jumlah penduduk. Okay, soalnya ni define national income accounting. Okay, national income ni sama juga macam anda lah kan buat account untuk business kan, untuk anda belajar account yang untuk diploma akuntansi ini untuk buat account kan, untuk syarikat-syarikat, business-business. Sama juga kita punya negara dalam ekonomi ni pun perlukan kiraan jugalah pendapatan pendapatan negara berapa. Alright, so inilah dia penggunaan national income lah. Dia adalah satu sistem bookkeeping that national government use to measure the level of the country economic activity in a given time period. Alright, di mana dalam tempoh setahun lah biasanya kita akan tengok lah tahap pendapatan negara berapa yang masuk, berapa yang keluar. Okay, kemudian ada 3 method lah. Okay, 3 method to calculate the national income accounting. Ada 3 approach ataupun kaedah, iaitu product, income dan juga expenditure. Okay, di mana antara ketiga-tiga approach ini yang membezakan antaranya sebenarnya untuk mengira GDP saja, gross domestic product saja yang membezakan antara ketiga-tiga ni. Sebenarnya kalau kita nak mengira GNP, national income, personal income, disposable income, semua sama je dia punya formula je. Cuma nak mengira GDP je yang berbeza antara ketiga-tiga ni. Dan bila anda mengira menggunakan tiga-tiga kaedah ni, alright, menggunakan tiga-tiga kaedah ni dia akan dapat dia akan dapat jawapan yang sebab kita akan pilih item-item yang berbeza-beza. So jangan keliru dan confuse pula kenapa jawapan dia lain, guna produk lain, income lain, expenditure dia punya GDP dia lain. Sebab memang akan lain sebab kita akan pilih item-item berbeza. Okay, tak apa, nanti anda akan nampak lah. Alright, okay, kita pergi kepada macam mana kita nak mengira yang untuk produk. Okay, produk merujuk kepada barang lah, barang ataupun servis barang ataupun servis. Alright, di mana national income is measured by net value of all final goods and service produced by a nation during a year. Okay, also known as output approach or value add approach. In Malaysia, there are 3 sections contributing to the gross domestic product. Okay, so untuk produk ini kita akan tambah semua jenis produk yang dikeluarkan oleh pengeluar-pengeluar dan kilang-kilang. Okay, namanya produk dan servis. Produk bukan masuk barang yang nampak saja, ia juga dalam bentuk servis. Okay, contoh insurans, okay, kemudian pengangkutan, pelancongan, okay, so final good and service. Okay, so produk ni kita akan tambah semualah jenis segala jenis produk yang dikeluarkan oleh kilang-kilang dan pengeluar bisnes semua di dalam sebuah negara tu kita akan tambah. Alright, so kita akan dapatlah kita akan dapat GDP MP dia punya hasil kita akan dapat GDP pada harga pasaran. Okay, GDP MP hasil dia. Nanti anda akan nampak lah macam mana bila kita dah masuk part 2 mengira nanti anda akan nampak. Okay, ini contoh. Mudah saja, tambah aja semua. Okay, kalau kat dalam produk ni kita tambah, tak ada tolak, semua tambah. Alright, so kita tambah item. Okay, pastikan anda pilih item yang betul lah, item yang berkaitan dengan produk sajalah, produk dan servis, iaitu contoh agriculture, mining and quarrying, manufacturing, construction, electricity, transport, wholesale, finance, government service and other service. Ini adalah produk-produk dan servis-servis di dalam sebuah negara tu lah. Kemudian kita tambah je semua. So kita dapat GDP at market price iaitu 344,000. Okay, boleh kelas? Ada soalan tak setakat ni? Respon 2-3 orang. Ada. Okay. Okay. Alright, okay, seterusnya kita pergi kepada ni exercise. Tak apa, tu nanti. Ni kiraan nantilah. Okay. Kita akan cari yang tu. Kemudian
Alright. So kita nak pergi secara teori lah. Okay, ni income. Okay, kalau kaedah income ni kita akan tambah skala jenis income lah. Skala jenis income untuk mengira GDP dia. Skala jenis income. Kalau produk tadi kita kita tambah semua jenis produk kan. Kita akan pilih item-item berkaitan dengan produk. Manakala kalau income ni kita akan pilih item-item berkaitan dengan income sahaja. Okay, antaranya ialah wage and salary, net interest, related income dan profit. Okay, antara contoh yang kat sini dia ada kiraan dia agak ni sikit lah, lain sikit. Okay, di mana anda akan tambah sekali jenis income, income from employment, income from, anda akan pilih item-item yang berkaitan dengan income sahaja untuk mengira GDP. Alright, so anda akan dapat lah. Jadi kiraan dia ada beza sikit lah kalau income approach, tak apa nanti kita akan belajar. Okay, dan approach yang ketiga ialah expenditure. Okay, expenditure ni kita akan ambil item-item yang berkaitan dengan expenditure sahaja. Okay, belanja. Okay, antaranya ialah personal consumption, investment, government spending dan juga net export. Net export ni ialah X tolak M, iaitu import tolak dengan export. Okay, dia ada formula lah. Kalau expenditure ni cara untuk mengira dia lain sikit. Dia ada formula dia. Okay, iaitu C campur G campur I. Okay, kemudian check in stock. Kemudian tolak dengan net export lah. Okay. Ni dia punya formula lah untuk mengira. Okay, kita dah settle part 1. Okay, ada soalan? Soalan kat kelas? Halo,